Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Maharaja China dan PAS, hipokrasi ataupun toleransi. Apabila bendera China berkibar, PAS melenting. Tetapi bagaimana pula dengan seorang ahli exco yang berpakaian sebagai Maharaja China? Apakah ini tanda PAS semakin matang ataupun hipokrasi yang semakin nyata? Kehadiran seorang Maharaja China di Pahang baru-baru ini telah mencetuskan perdebatan hangat. Ahli Exco Pahang, Nizar Najib, anak kepada bekas Perdana Menteri yang dipenjarakan Najib Razak, dilihat berpakaian seperti Maharaja China dari dinasti Qing sempena sambutan Tahun Baru Cina di negeri itu. Menurut beliau, pemakaiannya adalah simbol toleransi dan keharmonian antara kaum. Namun, seorang ahli akademik terkenal, Profesor Tajuddin Muhammad Rasdi, menganggap reaksi PAS terhadap perkara ini sangat berbeza berbanding pendirian mereka sebelum ini. Katanya, adakah PAS kini lebih matang dan terbuka ataupun ini sekadar hipokrasi politik? Jika anak-anak Anwar Ibrahim yang berpakaian seperti Maharaja China, adakah PAS akan tetap diam? Persoalan ini cukup pedas, lebih-lebih lagi karena PAS sebelum ini lantang mengkritik sebarang elemen yang dianggap mengagungkan budaya luar, terutamanya dari China. Lihat sahaja bagaimana bendera China atau sebarang elemen berkaitan negara tersebut sering digunakan sebagai alat politik oleh PAS dan sekutunya untuk menyerang kerajaan. Naratif bahwa DAP mempunyai agenda mencinakan Malaysia sering dimainkan. Malah gambar-gambar pemimpin kerajaan dengan latar belakang bendera China kerap digunakan untuk mencetuskan kemarahan rakyat, khususnya dalam kalangan orang Melayu. Tetapi kali ini, apabila seorang pemimpin dari UMNO berpakaian seperti Maharaja China, PAS tiba-tiba membisu. Profesor Tajuddin tidak menolak kemungkinan bahwa PAS memilih untuk berdiam diri karena Nizar Najib berasal dari kamp politik yang lebih mesra dengan mereka. Saya yakin PAS bukan tiba-tiba sahaja menjadi toleransi, tetapi karena Najib dianggap sebagai sekutu politik yang layak mendapat layanan berbeza. Ini membawa kepada satu lagi perbincangan menarik. Bagaimana jika situasi ini berlaku dengan tokoh dari DAP? Satu soalan yang membangkitkan kontroversi besar. Bagaimana jika pemimpin DAP seperti Nga Korming berpakaian seperti pahlawan Melayu lama seperti Hang Tuah, lengkap dengan keris di pinggang? Menurut Prof. Tajuddin, reaksi PAS pastinya berbeza. Katanya, jika Nga Korming berbuat begitu, saya yakin kecaman akan datang bertubi-tubi. PAS akan melenting, akan ada laporan polis tunjuk perasaan dan pelbagai tuduhan dilemparkan. Kita sudah melihat bagaimana PAS sebelum ini begitu cepat melabel pihak lawan seperti menghina Islam atau Melayu, walaupun hanya kerana isu kecil. Contohnya apabila seorang pemimpin bukan Melayu tersilap menyebut ayat Al-Quran atau bercakap mengenai institusi Islam, kecaman akan datang tanpa henti. PAS dan kumpulan-kumpulan yang menyokongnya seringkali mendakwa mereka adalah pembela Islam, tetapi tindakan mereka sering mencerminkan ketidakadilan dalam menilai sesuatu isu. Namun ironinya, apabila tokoh dari UMNO seperti Nizar Najib melakukan sesuatu yang serupa, PAS tiba-tiba menjadi senyap. Ini menguatkan lagi pandangan bahwa perjuangan PAS bukanlah perjuangan berprinsip, tetapi lebih kepada kepentingan politik semata-mata. Jika mereka benar-benar berpegang kepada prinsip, mereka sepatutnya memberikan reaksi yang sama terhadap semua pihak, tidak kiralah dari DAP, UMNO ataupun PKR atau mana-mana parti sekalipun. Lebih menarik, ini bukan kali pertama PAS menunjukkan sikap hipokrasi dalam soal berkaitan budaya dan agama. Dalam beberapa kes, pemimpin PAS sendiri pernah hadir dalam majelis-majelis yang melibatkan budaya bukan Islam, termasuklah memakai pakaian tradisional kaum lain. Namun, apabila pihak lawan melakukan perkara yang sama, mereka sering mengaitkan dengan ancaman terhadap Islam dan Melayu. Perkara ini juga berkait rapat dengan bagaimana PAS menggunakan naratif anti-DAP untuk meraih sokongan politik.
Sejak sekian lama, PAS dan sekutunya menggunakan naratif bahwa kerajaan Anwar Ibrahim dikawal oleh DAP untuk menakut-nakutkan orang Melayu. Mereka melabelkan DAP sebagai musuh Islam walaupun DAP sendiri berkali-kali menegaskan bahwa mereka menghormati perlembagaan yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Namun, persepsi negatif ini terus dimainkan kerana ia terbukti berkesan dalam menarik undi daripada pengundi Melayu. Tetapi jika kita melihat secara lebih mendalam, apa yang berlaku di Pahang menunjukkan bahawa PAS sebenarnya tidak benar-benar menentang budaya lain. Sebaliknya, mereka hanya memilih bila dan siapa yang boleh melakukannya. Jika ia melibatkan DAP atau pihak kerajaan perpaduan, mereka akan segera mengecam. Tetapi jika ia melibatkan sekutu politik mereka, mereka akan berdiam diri atau cuba memberikan alasan. Persoalan yang lebih besar ialah apakah ini tanda bahawa PAS sebenarnya semakin terdesak. Kita tidak boleh menafikan bahawa sejak kebelakangan ini, PAS semakin agresif dalam memainkan sentimen kaum dan agama. Mereka sedar bahawa sokongan pengundi Melayu masih lagi menjadi faktor penentu dalam politik Malaysia dan oleh itu, mereka menggunakan segala peluang untuk memperkukuhkan pengaruh mereka di kalangan orang Melayu. Namun dengan perkembangan seperti ini, rakyat semakin dapat melihat sisi sebenar PAS, sebuah parti yang tidak konsisten dalam perjuangannya. Selepas melihat situasi ini, timbul beberapa soalan penting yang perlu kita fikirkan. Yang pertama, adakah PAS benar-benar semakin matang dalam soal toleransi ataupun mereka hanya selektif dalam menegur sesuatu perkara? Dan yang kedua, jika DAP sering dituduh anti-Melayu hanya kerana dasar sekulernya, mengapa PAS tidak melihat pemimpin UMNO yang berpakaian sebagai Maharaja China dengan nada yang sama? Seterusnya, apakah PAS sebenarnya hanya memperjuangkan isu kaum dan agama apabila ia memberi manfaat kepada politik tersebut? Bagaimana pula dengan konsep Malaysia Madani yang sering dibawa oleh Anwar Ibrahim? Adakah ia benar-benar diamalkan oleh semua pihak atau sekadar retorik politik? Dan yang terakhir, adakah PAS akan kekal dengan pendekatan ini atau mereka akhirnya akan berubah mengikut kehendak politik semasa? Jadi, apakah pendapat Anda semua? Adakah ini tandanya PAS semakin terbuka atau hanya satu lagi hipokrasi politik? Sila komen di bawah, kongsikan pendapat Anda, ulaskan pendapat ataupun pandangan Anda tentang isu ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Currents View MY untuk lebih banyak pendedahan politik terkini dari channel ini. Sekian sahaja untuk video ataupun ulasan isu pada kali ini. Jumpa lagi di video dan ulasan yang akan datang. Terima kasih semua.